Ramai kita dengar orang stroke sekarang ya. Kerana apa? Tekanan kerja yang berat, kerana makan tidak terkawal darah tinggi, kerana tak makan ubat. Apabila darah tinggi, kena makan ubat. Jangan tinggalkan ubat. Apa ubat pun, makan, teruskan dan jaga makan. Kisah ni berlaku beberapa tahun yang silam ya. Tiba-tiba saya dapat panggilan daripada adik kandung saya. Jadi saya terkejut sebab pada masa bulan puasa, ini pun kalau orang tak percaya kalau tak kena. Sebab kalau masyarakat luar, bukan keluarga kita, dia takkan percaya. Sebab boleh ke homeopati rawat stroke ni? Kalau ada stroke, segera bawa hospital. Dia betul. Pada masa tu kami duduk di kampung. Waktu bulan puasa, baru buka puasa. Jadi ibu mertua adik saya kena stroke dan apa yang terjadi, khabarnya dia telefon saya, lidah dah keluar. Lidah tu dah terkeluar. Pipi dah sengit. Jadi saya kata ini mungkin major stroke. Kalau major stroke, segera kita pergi bawa hospital. Minor stroke ke major stroke ke, jangan lengah-lengah untuk bawa ke hospital, takut akan lagi teruk keadaan pendarahan di kepala. Tapi memikirkan, semua orang payah ya, sebab bulan puasa ya. Nak panggil ambulans pun jauh juga. Dan kalau panggil ambulans mungkin akan berlaku lagi stroke sebab pesakit stres. Jadi saya segera ke rumahnya. Ini sebab berlaku dalam keluarga ya. Saya bawa ubat yang kita panggil pantai cencak untuk orang darah tinggi dan jantung juga. Kemudian saya bawa alat untuk melihat tekanan darahnya, dan bermula rawatan itu selepas saja solat maghrib, buka puasa sikit, saya menunggu pesakit. Uniknya pesakit ni, dia pesakit yang memang asalnya dia tak boleh bercakap, dia tak boleh mendengar, pekak bisu, dan gara-gara masa kecil kena demam panas dan tak dapat rawatan yang betul. Jadi orang dia nampak innocent ya. Saya mulakan rawatan dengan berani, sebab pada masa tu kalau nak bawa pergi ke hospital pun dalam bayangan saya nak turunkan dulu kadar darah tingginya. Dan kebetulan dalam homeopati memang banyak ubat-ubat orang yang darah tinggi yang tak turun-turun, yang orang yang kena stroke pada masa itu dah ada internal bleeding ke otak dia. Ada juga ubat untuk pendarahan, ada ubat untuk luka saraf, ada untuk luka kecederaan otot besar dan tisu. Jadi, dan juga saya bawa ubat jantung. Sebab degup jantungnya laju ya bila orang dah darah tinggi stroke. Pada masa itu saya merawat pesakit dalam setiap 15 minit. Saya gunakan konsep drip di hospital, iaitu masukkan, titikkan ubat dalam air, masukkan dalam mulut pesakit, 15 minit berhenti. Dan dalam tempoh setiap 1 jam saya akan cek tekanan darah. Bermula daripada lepas sembahyang maghrib tu, saya tunggu pesakit sehingga pukul 12:30 malam. Sehingga saya pun tertidurlah. Sebab nak tengok adakah keadaan tu terkawal. Kalau tak terkawal, kena bawa pergi hospital juga. Memang ada lah blood clot dekat otak, tapi kita ada ubat untuk cairkan darah, kita ada ubat untuk kecederaan dalaman, kita ada ubat untuk turunkan tekanan darah, kita ada ubat untuk stabilkan degup jantung. Dan akhirnya apabila saya rawat, selepas 15 minit tekanan darah tu turun. Selepas setengah jam tekanan turun lagi. Selepas itu magic macam dibuat-buat je. Saya pun rasa macam tak percaya. Dan mungkin kalau pihak hospital katakan ini tak percayalah. Pasal macam mana pula boleh lidah tu masuk balik, pipi tu betul balik, tak sengit. Sebab segera, itu je sebab dia. Sebab segera rawat dengan teliti, pantau dengan betul tekanan darah tu daripada 200 lebih, turun sampai 150. 150 tu kalau pihak hospital kata memang tinggi lah, tapi sebab kita rawat orang tua ya, 150 tu dia kira dah quite stabil. Jadi kemudian saya rawat supaya jantungnya tidak berdegup laju. Akhirnya alhamdulillah sampai tengah malam pukul 12 lebih tu pipi dah betul balik, lidah dah masuk balik. Memang miracle. Pada masa itu yang menyaksikan ialah keluarga saya dan ditemani oleh anak saya, sehingga pada tengah malam baru saya balik ke rumah. Dan saya minta
bawalah ibunya tu ke hospital, cek keadaan sebenarnya. Tapi dia tak bawa pun. Dan sehingga pesakit dipantau dengan ubat-ubat yang mengelakkan stroke, yang mengelakkan pendarahan, yang merawat kecederaan saraf otak, tisu otak, dan merawat juga jantung supaya degup jantung stabil. So, jika kita dalam keadaan kecemasan, macam Afrika, benua Afrika, ramai penduduk dia menggunakan ubat homeopati sebab dia duduk ulu, pedalaman. Macam mana nak pergi hospital? Jadi bergantung pada ubat alternatif homeopati. Dan mereka pun banyak gunakan ubat herba. Macam di India, macam kawasan-kawasan pedalaman, di mana-mana kawasan Asia Tenggara, ya, menggunakan ubat homeopati. Jadi, kalau kita fikirkan, keyakinan itu ada pada perawat dan orang yang telah berpengalaman mendapatkan rawatan homeopati.